صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت تعلم التعليم وتذكر وتذكير وتنفع وانتفاع وإفادة الاستفادة وحيث تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى وليد الخير بابتغاء وجه الله ابتغاء وجه الله ومرتي وقربي وصوابي إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini kita bersama untuk kelas yang kedua, untuk minggu kedua kita. Pastikan anda sahkan keadaan anda di portal e-learning. Anda hanya ada masa sejam saja untuk mengesahkan keadaan anda, iaitu pada pukul 9.50 sekarang ini sehingga pukul 11. Selepas saja itu, kalau anda tidak mengisi keadaan anda, dia dianggap tidak hadir dalam kelas ini. Baik, kelas kedua kita pada hari ini ialah dalam perbandingan agama. Kita akan menumpukan pula tentang beberapa kefahaman asas tentang agama Islam sebagai foundation kita sebelum kita mengenali agama orang lain. Kita kena faham tentang 3 rangkai agama. So, saya akan mulakan presentasi saya. Saya ingat yang hadir hari ini hanya 3 orang saja daripada 6 orang yang ada di dalam ni. So, yang lain saya tak tahu ke mana. Patutnya mereka kena lebih serius. Anda kena lebih serius dalam kelas ini. Sekarang seorang pun tak buka lagi video dia. Dan kawan lain pun tidak masuk lagi. Kita lagi ruang, kita lewatkan sikit pukul 10. Sepatutnya tak ada masalah. Boleh je kita mulakan pukul 9. Okey, kita akan mulakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bincangkan tentang perbandingan agama. So, hari ini kita akan memahami dan melihat secara asas dan basic yang penting dalam memahami agama Islam. Saya tahu kita semua orang Islam, tetapi ada beberapa perkara kita kena detail sebelum kita mengenai agama lain. Ada saja orang Islam murtad. Sebab apa? Sebab mereka tidak mempunyai fahaman agama yang jelas. Sedangkan inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sah di Allah Taala itu adalah agama Islam. So, din itu adalah agama atau cara hidup. Mana Allah Taala hanya menerima cara hidup Islam dalam konteks akidahnya, ibadah dan akhlak. So, ada 3 rangkai agama. Dalam memahami kita ini, kita memahami tentang 3 rangkai agama Islam itu sendiri. Tiga rangkai agama inilah yang menjadi penting untuk kita memahami Islam tu. 3 rangkai agama tadi ialah akidah, ibadah dan akhlak. Menggabungkan diri dalam agama Islam bukanlah secara warisan, bukan secara hobi, malah ia bukan penggabungan secara zahir sahaja. Ramai orang Islam pada hari ini dia adalah macam kita adalah Islam warisan sebab mak bapak kita Islam, dan amalan-amalan kita seperti hobi. Sekarang ini orang bersedekah pun macam hobi kan. Tunjuk sana, tunjuk sini. Bila sudah ada Insta famous, sudah ada TikTok apa semua masing-masing upload perkara yang tentang agama contohnya, tapi sebagai hobi je, bukan untuk amal. Sebab itu kita ramai sekarang ini kadang-kadang ustaz-ustaz selebriti ataupun ustazah selebriti pun kadang-kadang terlibat dan terpalit dengan perkara-perkara gosip dan sebagainya yang tidak mencerminkan apa yang dia cakap. Ini yang kita atau diwarkan atau diucapkan semasa dia bertazkirah dan sebagainya. Dia bukan juga bukan penggabungan kita bila kita mengucapkan syahadah itu, maka ialah zahir sahaja. Begitu zahir saja. Maknanya kelihatan pakaiannya, pengucapannya, perbuatannya sahaja itu adalah bentuk penggabungan. Berulang oleh ke masjid tu macam-macam lah yang dia buat itu, maka itu bukan setakat itu saja. Sebenarnya penggabungan kita ini bermaksud ialah menggabungkan
penggabungan dengan ajaran Islam itu sendiri dengan cara berpegang teguh seluruh ajaran Islam serta menyesuaikan diri dengan Islam di segenap bidang kehidupan dan penuh kerelaan. Jadi kita mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah sebenar-benarnya pesuruh Allah. Ini adalah kontrak, ini adalah perjanjian, ini adalah akur janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan konteks penyembahan hanya pada Allah Taala. Dan contoh dan ikutan dalam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan ibadah, akidah dan akhlak itu adalah daripada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So, untuk memahami ini, kita kena faham tentang 3 rangkai agama dalam konteks Islam ini. Ini perkara kita asas. Kalau kita tengok agama-agama yang lain, nanti kita tengok apakah perbezaan dan garis sempadan antara rangkai ataupun prinsip agama mereka dengan agama Islam. Secara basicnya kita tahu agama ada 2, iaitu agama samawi dan agama ardh. Itu agama yang turun dari langit dan agama ciptaan manusia, falsafah dan budaya contohnya. Jadi yang kita bincang ini ialah agama Islam, iaitu agama daripada langit atau agama samawi. Dan terdapat 2 lagi agama lain seperti agama Nasrani dan agama Yahudi, juga agama sama iaitu Allah Subhanahu Taala. Tetapi dia mempunyai 3 rangkai agama. Tetapi mungkin orang Yahudi dia ada cabaran dari sudut akhlak dan tasawuf. Orang Nasrani dia ada cabaran dari sudut akidah. Akidah dan memahami dia mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan contohnya. Jadi ini akhirnya dia tidak sempurna. So, dalam konteks kita hari ini kita nak bincangkan dalam masa lebih kurang tak sampai sejam ini, kita akan bincangkan tentang rukun agama, 3 rangkai agama, itu rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Islam itu makna ibadah dan syariat yang 5, rukun iman itu ada 6, berkaitan akidah dan usuluddin, dan rukun ihsan itu akhlak dan tasawuf ada 1. Okey. Semua orang faham dan kita orang tahu rukun Islam ni ada 5. Rukun iman ada 6, yang bawah tu. Iaitu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan para malaikat, beriman dengan para rasul, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar. Hari ini saya tak akan bincang satu persatu kerana ini subjek sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi saya nak tengok apakah tindakan kita bila kita mengucap kalimah syahadah sebagai orang Islam, dia mengucap kalimah syahadah dari sudut rukun iman atau dari sudut keimanan dia yang berakuni kelima-lima rukun iman ini, maka mestilah terjelma di dalam jiwa mereka, perasaan, emosi dia dan pemikiran mereka. Jelmaan pertama ialah beriman bahawa penciptaan alam ini adalah pencipta alam ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang maha bijaksana lagi berkuasa, maha mengetahui serta tidak memerlukan pertolongan sesiapa pun. Ini yang tertancap dalam pemikiran kita konsep akidah dan keimanan. Iaitu kita ni pertama tahu bahawa yang mencipta alam ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang memastikan alam ini bergerak mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala juga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam ayat surah Al-Anbiya ayat 22 Al-Quran, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata wa subhanallahi rabbi arsy amma yasifun." Subhanallah. Sekiranya ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu kedudukannya akan rusak binasa. Maka maksudnya Allah yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Tuhan tu, ya Allah SWT tu Esa Tunggal Satu. Allah lah yang buat semuanya dan Allah yang mengatur kesemuanya ada di alam. Selain Allah Ta'ala itu adalah alam dan dia dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb, pemilik dan pengatur caranya juga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam ayat ini, kalau ada Tuhan lain, pastinya mereka bertembung, bergaduh, mempunyai idea yang berbeza dan akhirnya rosak binasalah alam ini. Tak payah kadang-kadang kita suami isteri kalau kita kahwin pun, mak berfikir lain, ayah fikir lain walaupun dalam satu rumah dan menguruskan anak. Itu kadang-kadang dah cecah berbah, guru dan sebagainya. So, bagaimana kita nak pastikan bahawa semua yang kita hadir atau yang kita tahu bahawa
Kesemuanya ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang perlu kita jelaskan. Sekejap. Baru nak sampai ni siapa ni? Jangan lambat-lambat, nanti mengganggu kelas ya. Okey, teruskan lagi. Jadi ini adalah keimanan kita bahawa segala isi yang ada di dalam langit dan bumi ini adalah milik Allah Ta'ala dan Allah penciptanya. Ini orang kata keimanan. Tadi mencakupi kesemua rukun iman. Ini kepahaman kita. Yang kedua, beriman bahawa Allah yang Maha Agung tidaklah mencipta segala kejadian ini secara secara tanpa tujuan. Sebab satu Allah cipta, kita beriman, percaya. Dan Allah cipta bukan untuk main-main atau sia-sia. Mesti ada tujuan. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apa kamu mengira bahawa kami cipta kamu sia-sia, main-main? Ciptaan kita adalah untuk main-main. Adakah Allah sahaja cipta kita? Mesti ada yang nak ditujukan, mesti ada tujuan. Ini keimanan kita. Kita tadi bicara tentang kepada Allah, Rasul. Okey, tak apa, tak ada masalah. Kita sekarang ini, kita rukun iman yang 6 tadi, kita memahami bahawa pertama, alam ni Allah cipta. Yang kedua, ni Allah cipta mesti ada tujuan, bukan saja-saja. Ini keimanan kita. Yang ketiga, kita kena faham, beriman bahawa Allah telah mengutuskan Rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar mereka supaya mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian mereka, mengetahui asal-usul mereka dan ke mana mereka akan kembali. Ini kita kena jelas juga. Kan ada rukun, kita ada rukun iman, beriman pada Allah, malaikat, kemudian Rasul dan ahli kitab. Sekarang ini kita beriman bahawa Allah Ta'ala lah yang mengutuskan Rasul. Sebagai Rasul. Kemudian bersamanya kitab-kitab. Tujuan pengutusan Rasul dan kitab-kitab ini satu ialah nak kenal Allah Ta'ala. Kalau kita mengaji Quran, mengaji agama, tapi tak kenal Allah Ta'ala, kita ada masalah. Kenal, dia berbeza. Bukan kenal tahu, berkenal lain. Oh, saya tahu Kuala Selangor. Oh, saya kenal apa yang ada di Kuala Selangor. Itu beza tau. Saya tahu apa beza tahu dan kenal. Itu ada beza. Kerana ni ramai dalam kalangan orang Islam. Dia tahu je Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia, tapi dia tak kenal. Dia tak kenal. Ini yang jadi masalah. Laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulah. Sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul pada setiap umat. Maka apa dia? Allah Ta'ala utuskan. An abudullah wajitanibu tawud. Iaitu sembahlah Allah sahaja. Dan jauhilah tawud. Maka di antara umat ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antara yang telah pasti sesatnya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dengan memperhatikan bagaimana sudahnya orang-orang yang mendustakan Rasulullah, Rasul-Rasul para Rasul. Surah An-Nahl ayat 36. Keimanan kita tadi dalam konteks rukun iman tadi ialah setelah kita mengakui bahawa ini semua Allah cipta dan Allah cipta mesti ada tujuan, dan untuk memahami tujuan itu, dan kita Allah Ta'ala utuskan Nabi, Rasul dan juga kitab untuk membimbing kita nak tahu dari dengan kenal Allah Ta'ala. Man arfa nafsah qad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya maka dia kenal Allah Ta'ala. Kenal diri ni alam lah. Bulan, bintang, matahari. Semakin kita berinteraksi dengan alam, semakin kita mengenal alam dan apa yang ada ciptaan Allah Ta'ala ini, maka semakin kita kenal Allah Ta'ala, maka tunduk dan patuh. Jadi tujuan Allah Ta'ala utuskan Nabi dan Rasul dan para kitab tak lain tidak bukan adalah untuk mengenal Allah Ta'ala. Dan setelah kita kenal Allah Ta'ala, kita memahami kenapa kita berada di sini dan lepas ini nak ke mana. Ini yang ada di dalam pahaman kita. So
Di sini perbahasan sempadan nanti bila kita mengkaji agama-agama lain, bagaimana perbezaannya seterusnya di pendekat kita, dan kita akan tahu sempadan yang boleh dan tak boleh. Yang seterusnya ialah dalam konteks kita memahami rukun iman tadi, kita mesti tahu bahawa dan aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri padaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri. Jadi tujuan kita, matlamat kita insan untuk kenal Allah Ta'ala tadi, kan kita Nabi Rasul untuk kenal Allah, tujuannya supaya kita memberi tumpuan 100% ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita tak sampai 1% ketaatan dan pengabdian, itu yang rosak binasa alam ini. Itu ada orang yang tidak beriman, orang beriman, bahkan orang Islam tetapi asi yang buat maksiat. Kenapa? Kerana dia tidak tahu tujuan dia teruskan yang dicampakkan di muka bumi. Kewujudan kita ini ialah mengenal Allah Ta'ala dan ketaatan. Tak tahu. Nanti bila kita dah dapat asas dan dasar ini, baru kita akan faham mengapa agama falsafah, agama Hindu, agama Buddha, ini semua ada perbezaan dalam konteks memahami konsep-konsep ketuhanan. Jadi tumpuan dan ketaatan itu kerana itulah matlamat kita. Kita hidup di muka ini kerana Allah Ta'ala. Lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku dan segala aktiviti hadiah yang kita lakukan, semuanya hanya kerana Allah Ta'ala. Ini adalah kejelasan yang tepat. Keimanan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita. Kita wujud di muka bumi ini bukan untuk main-main. Mesti ada tujuan. Tujuannya ialah pengabdian. Apa itu pengabdian? Tumpuan, ketaatan dan pengabdian pada Allah 100%. So, Allah Ta'ala kata, siapa yang taat aku 100%, mengabdikan diri aku 100%, maka akan kemasukkan syurga. Siapa yang engkar, sebaliknya akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dari hujung ayat Asy-Syura ayat 7 ini. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebahagian masuk syurga, sebahagian masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ialah berkaitan tentang kesan daripada ketaatan dan kesan daripada pengingkaran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sambung dari keimanan kita, kalau kita rangkumkan dari kefahaman keimanan kita di akidah kita tadi, kita masalah Islam tu kita faham bahawa pertama kita ni jadikan Allah SWT. Ni kita tentang diri tu. Bukan alam kita. Hujung rambut sampai hujung kaki ni adalah ciptaan Allah Ta'ala. Apa yang berlaku di hujung rambut sampai kaki kita boleh bercakap, boleh melihat, makan, organ-organ, darah, apa semua ini yang jalankan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di hujung rambut sampai hujung kaki ni Allah jadikan bukan untuk main-main mesti ada tujuan. Tujuannya apa? Dari hujung rambut sampai hujung kaki ni, kita sebagai penerima amanah kena pastikan semuanya adalah menuju pada pengabdian pada Allah SWT. Ketaatan dan pengabdian pada Allah di hujung rambut sampai hujung kaki ini akhirnya akan mendapat syurga Allah SWT. Itu keimanan kita. Keimanan kita. Dan dalam konteks ini Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Asy-Syam ayat 7 dan 10. Wa nafsi wa masawwaha walhamaha fujuraha wa taqwaha qad afla man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahu azim. Dan jiwa serta persempurnaannya, maka Allah mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menciptakan jiwa itu dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Kita beriman, kita yakin dan kita percaya bahawa kebaikan dan keburukan ini datang dari Allah Ta'ala, namun manusialah yang diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk memilih nak buat baik dan buat buruk. Maka siapa buat baik dapat balas baik, buat buruk dapat balas buruk. Kalau yang sebelum tadi kita tahu, ketaatan 100% masuk syurga. Itu keimanan kita. Namun Allah Ta'ala ciptakan dua, baik dan buruk, diilhamkan dalam jiwa kita, kebaikan dan buruk. Kita apa yang ada kekuatan pada keimanan, pilih yang baik,
dia akan dapat inayah Allah Ta'ala. Siapa yang buat buruk, dia akan dapat kerosakan dan hancur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini maksud di sini, kalau kebaikan dilakukan tidaklah berlaku melainkan dengan taufik dan inayah Allah Ta'ala. Kita ni dengar azan, kita pergi sembahyang, puasa, kita puasa, jaga aurat, jaga lidah, jaga mata, ini sebenarnya dengan hidayah dan inayah Allah Ta'ala. Manakala kejahatan yang kita buat, dia bukan paksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh, terpaksa buat jahat. Tak. Allah bagi pilihan pada kita. Ini kira-kira. Sebab nanti kita asyik-asyik salahkan setan, asyik-asyik salahkan nafsu. Oh, ini sebab nafsu, ini sebab syaitan goda. Setan ni dia bisik je kat kita, dia tak paksa pun kita buat jahat, tapi kita kalah dengan bisikan syaitan. Malulah kita. Okey. Kemudian untuk memastikan kita beriman kepada Allah Ta'ala tadi, dan untuk memastikan kita pilih yang baik dan buruk, Allah Ta'ala menciptakan sunatullah atau undang-undang. Dan ini semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala urusan penciptaan undang-undang itu adalah hak milik Allah Ta'ala dan tidak harus sekali manusia mendahului dan belakang. Contohnya tutup aurat, puasa, zakat, berapa persen, haji, solat. Ini semua adalah ketetapan-ketetapan peraturan atau the law yang Allah telah tetapkan. Berat kalau kita campak batu, dia akan jatuh ke bawah kerana tarikan graviti. Itu semua adalah undang-undang Allah Ta'ala. Itu kena clear. Tak ada benda ajaib, tidak ada benda ajaib, tidak ada benda apa dipanggil sebagai kebetulan. Semuanya adalah ketetapan Allah Ta'ala. Ketetapan itu sebagai law atau undang-undang. Urusan Allah Ta'ala yang mencipta semua. Air, udara, oksigen, komposisi air, komposisi udara dalam badan kita, berapa peratus air, berapa peratus daging, berapa peratus tulang. Ini semua adalah ciptaan. Jangan sekali mandai-mandai kita ubah-ubah. Contohnya dalam genetik teknologi, buat pembuatan plastik, ubah manusia, ubah ciptaan kita. Jadi akhirnya Allah telah menjelaskan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-10. Wa ma ikhtalaftum fi min syai'in fahkumu ila Allah. Tentang sesuatu yang kamu sisihkan, maka putus kepada Allah SWT. Kembali. Ada benda-benda tak pasti, kembali pada Allah Ta'ala. Kembali tengok Al-Quran dan Sunnah. Jemaah dan kias. Nak buat benda plastik ke, nak buat apa ke, tentang benda-benda yang kita selisihkan. Contoh jadi, ketetapan Allah beri. Kita ada golongan orang hunsa contohnya. Itu juga ketetapan. Ada fiqh untuk orang hunsa. Bukan bermakna, saya ini, kenapa Allah jadikan saya ini pondan kan? Hunsa, ada 2 alat. Maka dia rasa, contohnya sebenarnya dia istimewa. Kalau dia boleh memahami tentang hukum fiqh untuk orang hunsa ini. Bukan dia transgender ni, makna terus dia buat pasal dia jadi perempuan. Jadi fiqh untuk dia sendiri. Dan ini semua ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dalam konteks kita pengabdian kepada Allah, elakkan daripada menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Niat hanya kerana Allah Ta'ala, lillahi rabbil alamin. Elakkan daripada kita buat kerana lain, kerana kawan, kerana nak dapat first degree, kerana dapat diploma, kerana nak kerja, kerana mak, kerana ayah, kerana pensyarah. No. Pengabdian hanya kepada Allah SWT dan tidak menyekutukan dengan lain. Sebab dari hujung rambut sampai daripada bangun tidur sampai tidur balik tadi kan semua adalah pengabdian kepada Allah Ta'ala. Elakkan daripada niatnya selain Allah Ta'ala. Mesti kepada Allah Ta'ala. Ini keimanan kita. Kemudian dalam surah Al-Mulk ayat 12, innal ladzina khashawna rabbahum bil ghaib wa lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhannya dan tidak nampak oleh mereka akan memperoleh ampunan yang besar. Walaupun tak nampak Allah SWT, tetapi dia tetap takut Allah SWT. Mestilah takut hanya pada Allah Ta'ala dan tidak takut pada yang lain. Kita nampak boleh buat roadblock, kita risau bimbang, takut nak menyeberang apa, surat tak ada, takut. Kalau kita nampak, tak ada polis, relax, buat laju. Ada kamera, buat perlahan.
Dalam ayat ini Allah jelaskan bahawa keimanan, akidah kita, yakin dan percaya walaupun kita tak nampak, kita tak takut pada Allah. Tak takut maknanya semakin rapat. Takut sama manusia, takut lari. Nampak polis kita lari. Kan? Semakin takut. Tapi takut Allah SWT semakin hampir, semakin taat, semakin melakukan kerja-kerja yang Allah Ta'ala arahkan kepada kita. Jadi takut hanya pada Allah Ta'ala. Jangan takut pada yang lain. Kita berada zaman-zaman dulu masa penjajahan. Tidak takut pada penjajah. Kalau tembak mati, kena bunuh. Tak takut. Takut hanya pada Allah Ta'ala. Akhirnya kita merdeka. Akhirnya kita memiliki kebebasan. Hanya Islam terbangun kerana golongan-golongan yang mati syahid dulu zaman Rasulullah SAW. Kerana mereka tidak takut mati. Sebab dia tahu bahawa keampunan dan paling besar sudah menanti di hadapan. Jadi tak takut. Takut hanya pada Allah Ta'ala. Begitu juga kecintaan kita kepada Allah SWT. Katakanlah jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga dan harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir rugi dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai diri Allah dan Rasulnya dari berjihad ke jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang fasik. Cinta hanya pada Allah. Yang elakkan boleh nak jadi orang kaya, tak ada masalah. Nak ada isteri yang cantik, tak ada masalah. Nak ada suami yang handsome, tak ada masalah. Nak ada kereta besar, tak ada masalah. Nak rumah besar, tak ada masalah. Nak gaji besar, tak ada masalah. Nak maju, tak ada masalah. Tapi jangan sampai mencintai kereta. Jangan sampai mencintai kereta tersebut. Ini yang kita ada masalah. Sekejap ya. Ada baru masuk. Dah 10.30 baru nak masuk. Siapa ni? Lambat sangat ni. Okey. Okey. Baik. Ini mana tadi ni? Okey. Kemudian cinta hanya pada Allah dan Rasul. Kita diuji. Kita, kalau saya tanya soalan, suka tak duduk di apa contoh? Duduk kat mana? Kuala Selangor, duduk di Jeram, duduk di KL. Suka tak duduk di KL? Oh, suka. Best tak duduk KL? Best. Adakah anda mencintai kehidupan di KL? Ingat, benda yang kita suka, best, seronok, jangan sampai jatuh cinta. Bila kita main game, seronok main game, jangan sampai mencintai game. Ada suami isteri, sayang suami isteri, tak ada masalah. Jangan sampai mencintai itu merujuk kepada akhirnya Allah nombor 2. Main game. Kemudian azan kita tak berhenti, kita terus main game. Bermakna kita mencintai game daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keimanan kita. Jangan sampai itulah kekayaan kita, harta, takut rugi. Kalau nanti kalah atau benda, kita pun berhenti. Kita tak berhenti, kita habiskan permainan game kita. Maka habislah kita. Itu jihad sikit je. Bukan perang berbunuh-bunuhan. Tidak. Hanya tutup handset, berhenti, main game, sembahyang. Itu simple. Kalau kita tak mampu ke itu, lemahlah kita. Okey, itu tentang keimanan. So, kesimpulan dalam akidah orang Islam ini, saya susunkan tadi, setelah kita rukun iman yang 6, ingat rukun iman 6 itu percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada hari kiamat dan percaya pada qada dan qadar. Dia difahami dengan mengakui dan mengimani dan yakin dan percaya bahawa dunia dan segala isinya termasuk diri kita ni adalah ciptaan Allah Ta'ala, dan Allah cipta, Allah Ta'ala menjalankan dan dia berfungsi dengan betul, dan ciptaan ini ada tujuannya, bukan main-main, mesti ada tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya ialah sebab Allah Ta'ala nak kita mengabdikan diri dan 100% taat hanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana caranya? Allah Ta'ala hantarkan Rasul yang dibantu oleh kitab untuk ajar kita kenal Allah Ta'ala. Kenapa kenal Allah Ta'ala? Tak kenal maka tak cinta. Supaya kita mencintai Allah Ta'ala. Kita kenal Allah Ta'ala supaya kita mencintai Allah Ta'ala. Kita kenal Allah Ta'ala bahawa segala apa yang ada di muka bumi ini ada peraturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala.
Ujung rambut sampai ujung kaki kita ni. Aurat kita semua kita Allah Ta'ala follow sebagai tanda cinta dan kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tu aurat kena cinta kepada Allah Ta'ala. Kita sembahyang kena cinta Allah Ta'ala. Ini akidah umat Islam. Nanti kita baca, kita masuk ke akidah agama lain, apa beza dia. Okay, rukun Islam dan konteks ibadah. Kita ada 5, mengucap kalimat syahadah, solat 5 kali sehari semalam, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat dan menunaikan haji bagi jika mampu. Ibadah dalam Islam merupakan kemuncak di sifat kepatuhan kerendahan. Setelah akidah kita cinta pada Allah Ta'ala tadi, apabila kita mencintai hanya 100% pada Allah Subhanahu Wa Taala, so Allah bagi 5 perkara. Buktikan cinta kita, buktikan dan kata akidah kita, faith, kepercayaan dan bagi kita ni, pertama mengucap kalimat syahadah. Kontrak tiada Tuhan yang lain sama dengan Allah Ta'ala dan yang Muhammad itu Rasulullah. Kontraknya 5 kali sehari semalam solat sampai kita matilah. Sehari 5 kali dalam waktunya. Buktikan kecintaan kita. Buktikan dengan puasa bulan Ramadan, bukan puasa hanya setakat lapar dan dahaga. Buktikan dengan membayar zakat untuk mengelakkan kecintaan pada dunia. Buktikan dengan menunaikan haji sebagai bukti pengorbanan. Pergi haji ni bukan murah. Pergi haji ni dah 10,000 lah. Itu pun tiket makan minum di sana. 40 hari terpisah dengan keluarga. Dulu naik kapal 6 bulan. Sekarang ini naik kapal terbang 8 jam. Mendarat di Jeddah, kemudian naik bas sejam lebih dari Jeddah dalam keadaan bersesak-sesak, pakai dengan pakaian kita untuk ihram kalau kita niat ihram, sampai kita tawaf berhimpit-himpit. Ni kita cerita bukan masa pandemik lah, berhimpit-himpit, terpijak sana terpijak sini, kena sabar jumpa bangsa-bangsa lain yang lebih keras. Itu pengorbanan, duit habis, perasaan habis. Belum lagi kita nanti pergi melontar, pergi di Padang Arafah, di Mina, Muzdalifah. Masya Allah, Allah nak uji kita punya. Betul tak kita ni ikhlas dan buat ni kerana cinta pada Allah Subhanahu Taala. Okey. Pertama, ibadah kita ni mestilah hubungan terus dengan Allah Subhanahu Taala. Ini kualiti ibadah. Bagaimana hadis yang kita baca, qala fa akhbirni anil ihsan. Qala anta'budullah kana tarah fa innakum tarah fa innahu yarak. Khabarkan tentang ihsan. Rasulullah SAW menjawab, ihsan itu ialah menyembah Allah SWT akan melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya maka sungguhnya dia melihat kamu. Mana maksud sembahyang tu hubungan dengan Allah SWT. Allahu Akbar, Allah Maha besar, dia lain kecil. Segala kuih kita, bisnes kita, handset kita, kawan kita, mak kita, semua ni kecil. Yang besar hanya Allah Ta'ala. Dan ketika kita sembahyang, kita terus direct dengan Allah SWT. Jangan pergi sembahyang je. Ketika kita belajar ni, kita tengah beribadah serius pula. Kita belajar kerana Allah Ta'ala. Sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak. Bila kita mentaati bapa kita, mak tolong buat, itu ada ibadah. Maka kerana Allah Ta'ala. Mak suruh pergi bazar Ramadan beli kerana Allah Ta'ala, dapat pahala ibadah. Ayah suruh basuh kereta, motor, kerana Allah Ta'ala, maka kita akan dapat pahala dari Allah Ta'ala dengan menggunakan martabat ihsan. So kita betul-betul basuh walaupun mak bapak kita tak nampak. Jangan kita main hentam-hentam je sebab mak bapak kita nampak, tak nampak, tapi Allah Ta'ala nampak. Ini kualiti ibadah yang kita nak. Qad aflal mu'minun alladzina fi solatihim khusyun. Apa dia kualiti ihsan dalam ibadah? Ialah khusyuk. Mestilah melakukan ibadah dengan penuh khusyuk. Khusyuk ni ialah serius, sungguh-sungguh, tertib, dan kemudian khusyuk itu akan melahirkan rasa kelazatan serta kemanisan dan mendatangkan kekuatan. Maknanya bila terbangun je pukul 5 pagi nak tahajud, terbangun pukul 5 pagi nak tahajud, terbangun dengar je azan, berlari kita bersiap-siap nak sembahyang, tak sabar-sabar nak sembahyang, tak sabar-sabar nak berzikir, tak sabar-sabar nak tarawih, tak sabar-sabar nak buka puasa, tak sabar-sabar nak sahur dilewatkan, tak sabar-sabar nak berselawat, nak mengaji. Ini artinya
kita rasa kelazatan kemanisan. Dan baca betul-betul lah. Janganlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Malik. Macam tak bersungguh betul. Dia kena betul-betul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca perlahan. Seolah-olah kita tak kenal lah. Kalau tadi kita bergurau senda dengan adik-beradik kita, bila Allah Akbar, walaupun dia lalu depan kita, kita relax. Tak ada kita bergurau senda dengan dia. Serius. Barulah orang ini akan berjaya. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Mu'minun. Dia berjaya. Ibadah penuh khusyuk. Khusyuk ni, mana buat sungguh-sungguh sampai rasa best. Sedap betul lah sembahyang ni. Sampai kita rasa kelazatan, kemanisan. Dan membuat ada kekuatan untuk terus. Bukan kejap buat, kejap tak buat. Ni bulan ni buat. Atau malam ni qiyamul lail, malam esok tak qiyamul lail. Petang tadarus, dia bermalas-malasan, kejap awal, kejap lambat sembahyang. Kejap awal, kejap lambat sembahyang. Ini bermakna dia belum lagi khusyuk dalam melakukan ibadah. Puasa ke, zakat ke, haji ke, apa semua. Leceh-leceh nak bayar zakat, ada duit lebih sikit, tak nak sedekah dan sebagainya. Itu maknanya dia belum sampai tahap kelazatan. Ini keimanan. Dan khusyuk kan. Nanti bila kita belajar tentang agama lain, kita tengok. Ada je agama lain kan dia tak taat pada agama dia. Dia tak faham. Tapi kita ni, ini di antara prinsip yang kita ada. Jadi kalau kita sampai kelazatan ini, jadi sepatutnya tidak ada orang murtad. Tidak ada orang ajaran sesat. Sepatutnya tidak ada orang yang ingkar agama. Sekiranya dia memahami konsep ibadah tadi. Okay? Beribadah dalam keadaan sentiasa ingin menambahnya. Rasa tak cukup. Tak kenyang kan. Rasa tak cukup. Sembahyang. Kalau kita tengok mula-mula daripada bangun pukul 5 ni kita qiyamul lail, tahajud 2 rakaat, kemudian azan subuh, sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sembahyang subuh, kemudian kita berzikir, baca surah Al-Waqi'ah, kita baca 100 kali istighfar, 100 kali la ilaha illallah, 100 kali la haula wala quwwata illa billahil azim. Kemudian kita dengar tambah-tambah zikir sementara kita nak nunggu dalam perjalanan, baca surat, pergi kelas. Lepas tu sembahyang duha, lepas sembahyang zuhur, azan sembahyang zuhur lagi, asar, maghrib. Kita nak tambah lagi. Tidak lain tidak bukan hanya untuk menghampiri dan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada nak tunjuk kat orang, bukan. Sebab kita sayang dan cinta pada Allah Taala. Kalau kita cinta pada seseorang, bukan main lagi kita buat kesuka. Memang kita akan buat apa yang disuka lah. Anda, mungkin ada dengan anda sedang bercinta sekarang. Wallahualam. Apa bukti anda sebagai tanda anda cinta kepada pak wu anda atau mak wu anda? Contohnya. Jadi kita akan buat apa yang dia suka sebab kita cinta dia. Supaya dia akan membalas cinta kita. Jadi apa yang pak wu kita suka, maka kita akan buat supaya dia suka kat kita. Sebab kita cinta dia. Kalau cinta mak bapak, begitu juga kita akan buat supaya mak bapak kita gembira. Sebab kita cintakan mak bapak kita, maka dia akan mencintai kita. Bila mak bapak cinta kita, kan kehidupan kita akan lebih tenang di rumah, tak bergaduh, tak perlu marah, macam-macam. Okey. Itu manusia. Kalau kita cinta Allah Ta'ala, bayangkan dan rasakan kalau anda mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang amat luar biasa. Buat hanya kerana Allah Ta'ala akan cinta balik anda dan apa yang anda nak, Allah Ta'ala akan beri. Sebab itu, kalau kita dapat menyelesaikan, satu je. Kalau kita dapat mengurus solat kita, Allah Ta'ala akan urus rezeki kita, urus umur kita, urus jodoh kita, urus kejayaan kita. Kalau kita boleh urus solat dengan betul. Sebab solat adalah medium keintiman kita dengan Allah Ta'ala dan tidak bukan ialah bukti kecintaan kepada Allah Ta'ala. Kenapa solat? Allah suruh. Kenapa solat? Cintakan Allah. Kan beza je. Kalau Allah suruh, kita rasa macam masih level rendah lagi lah. Tapi kenapa awak solat? Saya cinta Allah Ta'ala. Kenapa puasa? Saya cinta Allah Ta'ala. Kenapa zakat? Saya cinta Allah Ta'ala. Bukan kenapa zakat? Ni dalam Islam wajib zakat. Itu level rendah. Kita cinta. Kita buat kerana kita suka dan cinta. Ini level ibadah yang kita mahukan. Mesti memerlukan masa tertentu untuk baca Al-Quran dan memenuhi maksud dan pengajarannya. Contoh, ada masa baca satu muka surat, baca terjemahan. Mesti menjadikan doa sebagai perantaraan.
Mohon bercinta doa. Kita kan dalam solat tadika tu macam doa masuk tandas, doa keluar tandas, doa makan, doa lepas makan, doa peti, doa macam-macam lah. Doa ni perantaraan dan ibadah. Banyak kamu doa kepada Allah Ta'ala. Otak dalam ibadah. Doa. Sebab itu Allah akan beri kejayaan. Kadang-kadang kita tidak berdoa. Maka taklah berjaya. Okey, itu adalah ibadah. Kita dah ada asasnya. Ibadah mesti sesuai kesimpulan. Ibadah ni adalah perantaraan menzahirkan kecintaan kepada Allah Ta'ala dan jangan sesekali terasa terbeban dengan ibadah. Solat beban atau tanggungjawab. Solat tu ada satu beban atau tanggungjawab. Kalau kita cinta Allah Ta'ala, dia ada tanggungjawab. Bukti kecintaan kita pada bukti kecintaan kita pada Allah Ta'ala. Kalau kita terbeban, Allahu Akbar, aduh, dah masuk zuhur pula. Itu maknanya solat beban. Solat itu beban. Allahu Akbar, aduh, ada hal ni. Masuk azan dah pula. Itu maksudnya, kita membenci Allah Ta'ala. Kan? Kalau power kita call, tak sabar-sabar kita nak angkat. Sebab kita suka dan cinta. Kalau ada yang kita benci, kalau jom, malah betul lah budak ni. Dia telefon kita sebab kita benci dia kan. Dia telefon kita mungkin ada urusan apa. Tapi kita tak suka dia. Kita buat malam-malam je nak angkat kan. Kalau boleh tak nak angkat. Sebab kita benci dia, kita tak suka. Sekarang ni Allah panggil kita. Allahu Akbar. Nantilah. Itu maknanya kita benci Allah Ta'ala. Itu kita tak nak. Kita benci Allah Ta'ala. Kita tak dapat bayangkan bagaimana orang kita ni hidup, makan, minum semua Allah Ta'ala. Lepas tu kita membenci. Kita tak dapat bayangkan apakah nasib kita kalau kita ini membenci Allah Ta'ala. Sebab itu tingkah laku kita. Ini kualiti ibadah yang kita mahukan. Okey, yang terakhir ialah ihsan. Rukun ihsan itu akhlak dan tasawuf. Ayat yang sama, ikhbirni anil ihsan, qala an ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ni artinya kita rasa diawasi oleh Allah SWT. Rasa kualiti. Tasawuf. Bahasa mudah. Kita ambil contoh solat tadi. Okey. Oleh kerana kita yakin dan kita percaya bahawa aku ni hidup kat dunia ni ada tujuan. Sesia itu pengabdian. Aku kena mengabdikan Allah Ta'ala. Apakah mediumnya? Solat, ibadah tadi. Kerana apa? Kerana cinta. Jadi asasnya asas tauhid. Asasnya adalah asas akhlak. Jadi asasnya adalah asas kepada akidah. Jadi kita sembahyang itu kan kerana kita ni hidup ni ada tujuan. So aku kena solat lah. Sebagai bukti cinta kepada Allah Ta'ala sebab aku nak kembali pada Allah Ta'ala. Aku nak kembali pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala panggil kita. Kematian ni adalah pintu gerbang untuk menjumpa kekasih kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa mak takut pada kematian? Patutnya kematian ni adalah yang dirindui. Kita merindui kematian kerana itu adalah pintu gerbang untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala yang menyayangi dan mengasihi kita. Allah Ta'ala kasih dan sayang kita je yang tak kasih dan sayang Allah Ta'ala. Buktinya, Allah bagi makan, bagi minum. Walaupun kita tak sembahyang subuh pagi tadi, na'udzubillah min zalik, tetapi Allah tetap bagi oksigen bagi kita. Itu tanda kasih sayang. Kita sayang orang yang dengar cakap kita je. Kalau kita ada adik kita yang memang degil, kita lantak dia. Tapi adik kita yang okey yang kita, apa dia nak kita beri, kita mesra dengan dia. Sebab kita sayang dia. Sebab dia respon pada kita. Ni kita ni, na'udzubillah min zalik, kadang-kadang sembahyang pun lewat. Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang, dia tetap bagi oksigen secara baik dengan kita. Maka baik. Dia tak marah kita. Tanda kasih sayang. Kita, kalau dengar orang yang kita benci, adik kita, kalau kata mak suruh pergi suap adik kau tu, kita suap lah, tapi suap dalam keadaan marah. Bagi itu kan, kerana apa? Kita benci. Tak suka. Allah Ta'ala, kalau dengan tak sembahyang kita, dia benci kita. Oksigen yang dia masuk ni, tersekat-sekat ni, keras hidung. Tapi Allah Ta'ala beri dengan penuh kasih sayang. Orang yang menyembah berhala, agama-agama yang bukan Islam ni, akidah lain yang menyembah berhala, Allah tetap sayang dia dengan memberi dia oksigen, makan, minum dengan cara baik, bukan dengan kasar.
Tadi. So, ibadah kita tadi, kita lakukan pengabdian dan secara yang betul-betul tata tertib. Ini dipanggil ihsan. Betul sembahyangnya, jaga auratnya, wuduknya, tawaduknya, diri betul-betul, angkat takbir, tunduk, baca perlahan-lahan, baca dengan jelas dan terang. Ini dipakai al-ihsan. Seolah-olah kita ni, kita membaca di depan Allah Ta'ala dan Allah melihat kita. Memang Allah Ta'ala maha melihat, walaupun kita tak nampak. Kita baca betul-betul. Saya cakap tadi, bukan main lagi kita memandu, bukan baik bila ada kamera. Bila tak ada kamera, bukan melaju lagi. Jadi kita ni sembahyang merasai akan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaan akhlak adalah matlamat utama dalam ajaran Islam. Sampai mana ditegaskan Rasulullah SAW dalam pengutusan baginda SAW. Ini jelas dan tepat. Terus nak ikut follow akhlak siapa? Apa contohnya? Rasulullah. Kemuliaan akhlak adalah tanda keimanan seorang kerana ia adalah hasil dari keimanannya. Adalah tidak dikira beriman seorang tidak berakhlak. Akidah yang benar akan menjelmakan akhlak yang budi pekerti. Sebab itu jangan terpesona dengan pakaian, terpesona dengan jubah, terpesona dengan kopiah, terpesona dengan serban, janggut dengan sebagainya yang tandanya keimanan, tetapi kalau akhlak dipekertinya luar biasa. Mulut dicelupar, mata tak jaga, telinga tak jaga, lidah tak jaga, maka dikira tidak beriman. Tahun lepas, tahun 2020, di negeri Selangor, 13 dalam kes polis. Guru-guru tahfiz di negeri Selangor yang ditangkap kerana meliwat anak murid dia. Jadi 13 kes untuk 2020. So, tahfiz pakai jubah serban, ustaz dia meliwat anak murid dia. So, akhlak apa tu? Itu kita semua bakal guru nanti kan. Akhlak jaga. Jangan merokok. Jangan ada guru ustaz-ustaz kita yang merokok. Kalau lelaki, kalau saya ni jumpa orang merokok ni, saya anggap dia mu'alab je lah. Saya tak cakap aja kafir. Mu'alab lah, tak sempurna. So, begitu. Jaga aurat yang perempuan ada ni semua. Ketika di rumah, ketika keluar dengan sesedara nak raya ni, walaupun tak boleh merentas negeri, mungkin kita tak beraya lagi tahun ini. Kena jaga. Akhlak mulia yang dimiliki oleh seorang hamba merupakan amalan yang paling berat timbangan di akhirat. So, akhlak ni timbangan cukup berat di akhirat. Wa innaka la'ala khuluqil azim, sesungguhnya kau Muhammad adalah berada di akhlak yang agung. So contoh terbaik ialah akhlak Rasulullah SAW. So saya sediakan 11 perkara, banyak lagi buku, boleh baca buku macam-macam, 11 perkara yang ditumpukan dalam konteks cabaran manusia orang Islam pada hari ini untuk berakhlak mulia. Antaranya ialah menjauhkan diri perkara-perkara yang subhah. Pada hari ini kita tak tahu halal haram, ayam tak sembelih, macam-macam lah. So kalau benda tak pasti, tinggalkan. So kena jaga makan kita. Bertakwa, jaga makan. Elakkan dari beri ayam yang dah potong-potong kan, peha-peha, kita nampak leher dia. Itu tak pasti. Beli yang pasti. Sebab kita jadi akhlak yang baik. Kenapa budak-budak sekarang ni degil lah apa? Saya nampak mungkin faktor makanan. Makan jajan, makan apa-apa. Dan kita beli kepak aja, kita beli peha aja. Sembelih tak sembelih, wallahualam. Ni, subhah. Duit yang kita banyak amalan-amalan duit yang ribawi pada ini, yang subhah tak pasti. So tinggalkan. Jangan suka berhutang untuk mengejar cara hidup. Nanti anda terlibat dengan syubhah. Yang kedua, melihara pandangan. Cabaran pada hari ini. Di YouTube, kita susah nak jaga pandangan. Kita keluar, jumpa orang, tengok movie. Tak ada satu movie orang putih pun tanpa ada adegan-adegan yang mengerikan dan menggiurkan. Jadi nak jaga pandangan. Bahkan game kartun pun gambar-gambar tak pernah elok. Jaga pandangan. Itu pandangan dia, keluar rumah. Jaga aurat kita, mak ayah. Kita anak perempuan, anda anak perempuan. So, boleh anak perempuan, tapi beberapa ramai sebenarnya saya kata melak bicara ustazah ke apa benda, tapi pakai tudung pengalangan pendek. Saya rasa ada benda tak kena. Patutnya kena lengan panjang. Walaupun kita ada beradik di rumah, ada beradik kita lelaki, ada lelaki dan perempuan di rumah. So, saya cadangkan walaupun ada beradik kita itu lelaki, ada beradik kita
Dia boleh nampak aurat dia, tapi kena pakai lengan panjang juga. Pada hari ini cabaran cukup berbeza. Pakai butang yang sampai habis, jangan round neck gitu je. Sebab macam-macam boleh berlaku. Kena jaga pandangan. Kemudian mengenai lidah. Pada hari ini, jaga lidah. Cabaran pada hari ini. Mengumpat, mengatur Allah. Kadang-kadang terkeluar perkataan-perkataan yang tak elok. Malam, kes pelajar nak bunuh diri di Tanjung Karang, Tingkatan 3 kerana stres. Contohnya. Ada benda yang tak kena. Pemalu. Dia pemalu nak buat maksiat. Malu nak tengok maksiat. Malu seolah melihat Allah Ta'ala. Seolah Allah sudah dirasa, tapi memanglah Allah melihat kita. Nak buat maksiat, nak menyuruh, nak berdating ke sebagainya. Bersifat lemah lembut. Beramai orang kasar. Kasar sekarang ni. Tak ada akhlak. Bersifat benar. Bersifat benar. Ya cakap ya, tidak cakap tidak, tak tahu cakap tak tahu. Jangan itu. Tawaduk, rendah diri. Bersifat tawaduk, rendah diri. Jangan ego, jangan sombong dengan orang lain. Kita ni asal tanah. Kita ni asal dari tanah, betul kan? Kita asal dari tanah. Tanah tu di atas atau di bawah? Di atas atau di bawah? Bawah lah. Tanah tu dipijak atau dijunjung? Dipijak. So, kenapa mesti sombong? Tak boleh sombong walaupun kita benar, walaupun kita berada dalam kedudukan benar. Katakan kita ada berdebat dengan kawan kita, kalau kita berada di pihak yang salah, kita benar. Tetap tawaduk. Jangan sombong, jangan menghina, jangan mengatur orang. 8. Menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Sekarang ini. Nampak aja. Jangan-jangan begini. Jangan. Bermurah hati, bersedekah. Senyum. Paling kurang senyum dengan orang. Jaga hati. Sabar. Jadi orang bersifat sabar dalam ujian pada hari ini. Pandemik. Sekarang ni orang tak ada duit, orang susah. Kena sabar. Dan yang terakhir adalah menjadi contoh dan teladan. Kita menjadi contoh dan teladan. Sebenarnya banyak lagi, tapi 11 ni diantar dalam konteks pada hari ini yang saya nak kongsikan. Yang pada hari ini saya nak kongsikan pada pelajar-pelajar semua berkaitan tentang perkara yang kita nak bincangkan kita pada hari ini. So, ini adalah sebahagian daripada, saya akan masukkan dalam grup presentation tadi tu, saya akan masukkan dalam grup, saya jadikan PDF. Dia tak ada dalam nota sebab ini silibus yang baru. Ini silibus yang baru, pihak Hafiz minta tambah. Sebelum ni saya guna nota tu, dia kata tidak ada penegasan tentang akidah, ibadah dan akhlak untuk orang Islam. Saya kena, jadi minggu kedua ni saya buat garis tu dulu. Baru setelah kena mantap tadi, baru kita akan pergi meninjau agama-agama lain. Animisma, agama Shinto, agama Buddha, Hindu-Buddha. Kemudian bagaimana pemikiran, itu pun juga tambahan silibus yang baru. Membina pemikiran dalam konteks pada hari ini dengan apa yang berlaku di luar sana. Orang pluralism, orang liberal dan sebagainya. Buku tadi tu anda boleh mungkin sebagian daripada anda, ni buku yang Mazayat ni, apa artinya saya mengenal Islam ni, antara buku yang ditulis oleh Fatih Yakan ni. Sebagian dari anda mungkin anda dah baca, mungkin dan usrah anda, oleh nakik-nakik anda buku ini. So anda kena, buku ini adalah nilai tambah. Dia tidak ada dalam betul nilai tambah untuk memahami kenapa akidah, untuk kita punya ibadah, untuk kita punya akhlak dan untuk kita punya akidah. Dia tidak cerita rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, tetapi dia memberi konsep untuk kita faham lebih jelas dalam konteks pengamalan nak buat macam mana. Ini buku masa saya beli masa saya di universiti dulu, dah buruk dah ni. Sudah lebih daripada 25 tahun lah buku ini. Ini buku basic supaya bagaimana kita nak menjalani kehidupan di akhir zaman ini, di akhir zaman pada hari ini, bukan sekadar menghafal rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan, tetapi aplikasi dalam suasana pada hari ini. Baru orang Islam itu menjadi contoh dan teladan, sama ada orang Islam dan bukan Islam. Sebab itu bila Allah Ta'ala jelaskan dalam ummatan wasata. Apa itu ummatan wasata? Kebanyakan kita kata, kita ni adalah umat di wasatiyah. Apa tu wasata? Artinya tengah. Wasit, menjadi pengadil. Okey, jadi orang Islam ini
wasoto artinya orang yang duduk tengah-tengah. Maksud tengah-tengah ni semua orang tengok kita. Kita duduk tengah-tengah umat, orang tengok kita. Itu wasoto. Wasit pula ialah pengadil. Kita patutnya mengadili agama lain. Kita menjadi pengadil sebab kita dipercayai oleh orang lain. Tapi sekarang ni kita pula diadili. Bukan kita mengadili. Orang tu macam-macam buat kat kita. Kerana kita tidak menunjukkan akhlak yang betul. Sebab itu dalam buku lain yang ditulis oleh Al-Maududi, kalau tak silap saya, tentang betapa deritanya dunia ini kalau Islam tidak bangun dan memerintah. Bila Islam tidak bangun dan memerintah, orang Islam tidak bangun, orang Islam tidak menjadi ketua, dia tak mesti jadi Perdana Menteri, ketua keluarga, ketua jabatan, ketua apa-apa je lah. Maka dunia ni akan derita. Maksudnya apa? Sebab wasat kita adalah sebagai pengadil, kita berada di tengah-tengah. Jadi contoh orang semua. Oleh kerana kita bagi contoh, rosak dunia ni. Hanya Islam saja, agama orang Islam yang faham akan boleh menjadi khalifah dan menyelamatkan dunia ini. Tetapi kalau kita tidak berperanan, dunia ini akan hancur. Jangan salahkan orang tidak beriman, jangan salahkan orang kafir, jangan salahkan setan, jangan salahkan Cina, jangan salahkan Hindu, jangan salahkan Kristian, jangan salahkan India. Sebab mereka ini perlu bimbingan kita. So kita kena upgrade diri kita. Sebab kita adalah sebaik-baik kejadian, kita adalah umatan wasata tadi. Jadi dengan kita memahami akidah kita, ibadah dan akhlak tadi, so kita boleh berinteraksi dengan orang bukan Islam. Kita boleh berinteraksi dengan bukan Islam itu, kita boleh tunjuk akhlak yang baik, boleh berkata yang baik. Bukan kita caci, maki dan sebagainya. Pada hari ini macam-macam kita baca di Facebook lah, di Instagram lah, atau bila orang bukan Islam buat kerja kebajikan je, wah ni gerakan Kristian lah, gerakan apa. So sepatutnya kita orang Islam kena buat something. Bukan tunjuk, kita kena tunjuk akhlak yang baik. Kita lah yang bantu, patutnya kita yang ke hadapan. Bila ada musim banjir, siapa ke hadapan? NGO yang bukan Islam. Kalau ada kemalangan, kalau ada kebencanaan alam kadang-kadang. Maka dengan itu, kita upgrade diri kita. So, buku ini akan memandu kita, bukan sahaja kita menghafal rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan, tetapi macam mana kita nak apply dalam diri kita sebagai student, sebagai anak, insyaAllah sebagai isteri, insyaAllah sebagai guru nanti, maka anda akan berjaya. Okey, itu adalah Ustaz punya, ni dah cukup sejam dah ni. Ada siapa nak tanya? Hari ni tidak ada ujian ni minggu depan ada ujian online. Anda perlu klik pada ni, pada portal tu, jawab je 10 soalan ABC je. Tapi saya bagi masa 30 minit je dengan kurang. Anda akan diberikan masa selama 10 jam, tapi bila anda buka je anda ada 30 minit untuk jawab. Katakan anda buka pukul 4 petang, anda ada 30 minit jawab. Anda buka pukul 6, tak ada masalah. Anda nak jawab pukul 3, 4, 5, 6, 10, 11 pun tak ada masalah. Tapi jangan lebih 11.58 lah. Sebab dia akan tertutup sendiri. Minggu depan ada ujian. Tu kita akan 6 ujian ABC. Nak bagi A semua ni. Bagi soalan-soalan senang. Kalau soalan senang macam tu pun tak dapat A, tak tahulah. Okey, anak-anak ada nak tanya apa? Hidayah, Faizah, Awatif, Firdaus, Nur Daniyah, Aini Sufia. Yang lain dah gelap dah. Ada nak tanya? Hidayah? Faizah ada nak tanya? Itu yang nampak muka, lain tak nampak? Tak ada, Ustaz. Tak ada Okey. Rata-rata anda ada bersekolah agama kan? Jadi tak adalah masalah sangat. Saya ingat tak ada masalah untuk menghafal. Untuk tahu. Sekarang ini kita nak tambah kenal. Jadi, jangan cakap tahu. Kenal Allah Ta'ala. Bila kenal, baru kita cinta Allah Ta'ala. Selagi kita tak kenal Allah Ta'ala, kita tak cinta Allah Ta'ala. Jadi bahasa mudahnya,
kalau dia punya stok takat dia ialah selagi kita mengabaikan solat, tak serius, bermakna kita kenal Allah Ta'ala. Mana bila azan tu macam tenang-tenang, kita kenal Allah Ta'ala. Bila tak kenal Allah Ta'ala, mustahil kita akan cinta pada Allah Ta'ala lah. Bila tak cinta Allah Ta'ala, itu yang macam-macam tu, nak jihad susah, nak sedekah susah, akhlak pun susah, kerana kita tak cinta Allah Ta'ala. Kalau kita dating dengan power kita pun, kalau boleh 30 minit sebelum kita dah sampai dah tempat kita nak dating tu kan, tak ada lambat-lambat. Jadi kadang-kadang ni patutnya sebelum azan kita sudah di atas tikos sembahyang lah. 5 minit 10 minit dah relax, berhenti, letak tikos sembahyang kalau kat rumah lah, nunggu azan. Macam tu lah, bukan dah azan bukan kabut, okey lagi lah. Ini kena dah azan 30 minit tak ada alasan pun, kecuali kalau ada alasan yang kukuh, sakit ke, tengah dalam rawatan ke, dalam perjalanan musafir ke. Okey, kalau tak ada apa-apa boleh kita tamatkan. Semua dah sahkan kehadiran di portal. Ada masalah? Okey semua? Okey, wallahualam, mohon ampun dan maaf saya ada terkasar dan silap kata. Uh, apa, insyaAllah minggu hadapan, minggu depan kita cuti nuzul Quran. Hari apa? Hari Khamis kan? Betul? Tetapi oleh